Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 26 Jun 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan pelbagai kaedah pendaftaran serta memperbanyakkan pusat pemberian vaksin PPV dalam usaha memastikan imuniti kelompok dapat dicapai pada Ogos depan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Liasan, antara pendekatan diperkenalkan seperti pendaftaran secara walk-in dan mempelbagaikan jenis PPV seperti berbentuk statik dan program outreach di kawasan luar bandar dan pedalaman. Jadi kita berusaha untuk mempercepat dan memudahkan untuk program vaccination ini. Sebab itu kita selain daripada pusat pemberian vaksin yang statik, kita akan melaksanakan program outreach ini, dan di mana kita akan pergi, mereka akan pergi ke kampung-kampung, ke rumah-rumah panjang. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke PPV Dewan Suara Limbang dan penyerahan bantuan CSR Rekoda untuk program vaksinasi di bahagian Limbang pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari menyeru masyarakat Sarawak mengambil sikap peduli dan serius untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kes COVID-19 ini masih lagi dalam keadaan yang begitu berbahaya. Kes-kesnya di Sarawak ini turun naik. Dan salah satu cara ialah untuk kita mendapatkan vaksinasi. Dan ini adalah untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga, masyarakat pada keseluruhan. Dan saya percaya dengan usaha macam ini, kita akan dapat membendung COVID-19 ini. Pada majlis itu, Rekoda melalui tanggungjawab sosial korporatnya, CSR telah menyumbang seunit top-loading vaksin refrigerator, 5 unit cold box pelbagai saiz dan 3 unit ice pack dengan kos sebanyak RM34,720 kepada Jabatan Kesihatan Bahagian Limbang. Sementara itu, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ketika ditemui berkata program outreach vaksinasi di daerah Limbang akan bermula bulan Julai nanti. Bagi kawasan di daerah Limbang, kita akan bermula pada awal bulan depan bulan Julai. Tempat-tempat yang kita cadangkan adalah di Long Raya, 3 lokasi, di Long Napir 2 lokasi dan di Pundut 1 lokasi yang melibatkan 373 orang, dan juga di Kampung Limpaku Pinang, Bulantak, Merambut, Marajang melibatkan 309 orang. Dan bagi kawasan yang jauh, kita melalui udara, FDS, udara, Medevac Heli, di 2 lokasi iaitu di Sungai Adang dan Pak Putih, melibatkan 134 orang. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman lagi, beberapa lagi kawasan di daerah Medamit juga akan turut mendapatkan vaksin COVID-19 menerusi program outreach vaksinasi ini. Justru beliau mahu penduduk di kawasan tersebut bersedia untuk menerima kunjungan daripada pasukan PPV Mobile Outreach ini bagi menerima suntikan vaksin COVID-19. Berita seterusnya, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Jumaat telah melawat Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching bagi meninjau proses penerimaan kemasukan barangan di pusat tersebut. Beliau disertai Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis, Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak Herman Shah Abdullah,
Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak Iskandar Tuki, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Sarawak ASP Jasmirul Jamaluddin serta Setiausaha Eksekutif Majlis Pembangunan Sosial Dr. Zulfar Yadi Brandon Abdullah. Datuk Seri Fatimah dan rombongan telah mengambil maklum mengenai peningkatan jumlah rampasan dadah yang melibatkan kemasukan dan penyeludupan melalui perkhidmatan kurier dan kargo di lapangan terbang dan pelabuhan utama di Sarawak. Menurut Datuk Seri Fatimah, lawatan itu juga memberi peluang kepada ahli-ahli One Stop Committee menangani isu dadah dan substan OSCMIDS Sarawak untuk memahami risiko kemasukan dadah dan substan ke Sarawak melalui kargo sekaligus mencari strategi penyelesaian untuk menyekat kemasukan atau penyeludupannya ke Sarawak. Selanjutnya, mengenai seramai 7,727 orang atau 54.1% penduduk di daerah Tembeduk telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di PPV Dewan Masyarakat Tembeduk setakat 25 Jun 2021. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi yang juga Adun Tembeduk, Datuk Amar Michael Manyin Jawong memberitahu jumlah tersebut membabitkan sebanyak 56 buah kampung. Tambahnya lagi, seramai 6,568 orang lagi dari 19 buah kampung masih menunggu giliran dan bekalan vaksin. Justru katanya ia merupakan satu petanda yang baik dan telah menunjukkan bahawa penduduk kampung yang berumur 18 tahun ke atas tidak lagi takut atau risau tentang suntikan vaksin lagi. Ditemui selepas membuat tinjauan di PPV Dewan Masyarakat Tembeduk pada Sabtu, Datuk Amar Michael Manyin berkata beliau amat berpuas hati dengan perjalanan program vaksinasi yang dijalankan pada hari tersebut. Tegasnya lagi, bagi mewujudkan imuniti kelompok di daerah Tembeduk, 14,295 orang yang layak itu mesti disuntik dengan vaksin. Selain membuat lawatan ke PPV, beliau juga sempat melakukan lawatan ke pejabat daerah Tembeduk dan pejabat polis Serian. Datuk Amar Michael Manyin turut menyumbangkan 2 cek berjumlah RM10,000 yang mana cek berjumlah RM7,000 disampaikan kepada Kelab Rando Tembeduk Khas untuk membantu pengoperasian PPV. Masih lagi laporan program imunisasi. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh meluangkan masa melawat dan memantau PPV Dewan Kompleks Sukan Lubuk Antu pada Jumaat. Dalam lawatan yang turut dihadiri Pegawai Daerah Lubuk Antu Richard Ngumbang, beliau telah diberi talimat ringkas berkaitan operasi pemvaksinan di situ oleh Dr. Richard Ho selaku penyelaras PPV Dewan Kompleks Sukan Lubuk Antu. Sementara itu, Datuk Malcolm yang juga Adun Batang Air menaruh harapan yang tinggi supaya penduduk Lubuk Antu mendapat vaksin sepenuhnya sebelum akhir tahun ini. Malah beliau menegaskan penduduk yang belum mendaftar agar bertindak segera dengan mendaftar diri sebagai penerima vaksin. Antara klinik kesihatan yang telah dibuka untuk memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada komuniti ialah Klinik Kesihatan Nangga Delok, Ulu Batang Air, Klinik Kesihatan Nangga Stamang, Ulu Engkari, Klinik Kesihatan Nangga Pantoh, Ulu Lemanak dan Klinik Kesihatan Nangga Kesit, Ulu Kesit. Sementara itu, Adun Bukit Semunja, John Ilus tidak ketinggalan menyantuni para penerima vaksin di PPV Serian dengan menyumbang air mineral pada Khamis. Beliau telah menyampaikan sumbangan tersebut kepada residen bahagian Serian merangkap pengurusan bencana bahagian Serian, Tuah Suni dan turut dihadiri Pegawai Daerah Serian, Lim Hock Meng. Selain itu, sumbangan turut diberikan kepada penerima vaksin yang sedang menunggu giliran, para petugas dan sukarelawan di PPV itu. Bagi mengelakkan kesesakan terutama pada waktu hujan, pihak Majlis Daerah Serian telah menambah bilangan kerusi dan kemah untuk keselesaan penerima yang sedang menunggu giliran. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Bahagian Serian merangkap Ketua CITF Bahagian Serian, Dr. Edmund berkata, bilangan penerima vaksin pada hari tersebut adalah seramai 1,000 orang dan bilangan itu akan bertambah dari semasa ke semasa. Berikutnya, satu perbincangan bagi menambah baik khidmat PPV di Bintango telah diadakan antara Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing dan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Khamis. Antara isu yang disentuh mengenai kelewatan penerima untuk hadir ke PPV atas alasan tertentu dan ada yang tidak hadir menyebabkan pihak KKM terpaksa memberikan giliran mereka kepada penerima lain. Dalam hal ini, Datuk Ding memohon pertimbangan KKM untuk menunggu selama 2 jam sebelum membuat keputusan dengan mengambil kira kesukaran pergerakan terutamanya warga emas. Sementara itu, beliau turut menyampaikan sumbangan 2 unit kerusi roda untuk PPV bergerak daerah Meradong.
Terdahulu, Datuk Ding meninjau operasi DPPV Dewan Masyarakat Bintango yang menerima kehadiran seramai 500 penduduk Meradong. Mereka terdiri daripada 200 orang penerima suntikan vaksin dos pertama dan yang lain melengkapkan dos kedua. Di Bintulu pula, individu yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri dan kewarganegaraan adalah layak untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung berkata, KKM akan mengguna mekanisme kod khas bagi membolehkan individu terbabit mendaftar seterusnya menerima suntikan vaksin. Vaksin kita adalah untuk kepada semua penduduk di dalam Sarawak. So untuk individu yang stateless, kita telah menggunakan satu kod, satu kod yang khas, untuk mendaftar mereka mengikut bahagian. Kod yang kedua adalah ikut daerah, lepas tu ikut kawasan PPV itu. So kita akan daftar mereka ikut nombor kod tersebut supaya lebih senang untuk kita follow up pada masa yang akan datang. Mereka boleh pergi ke mana-mana fasiliti kesihatan ataupun pejabat daerah yang terdekat lah, di mana mereka cuma beri nama sahaja, walaupun dengan nama, date of birth pun sudah mencukupi untuk kita mendaftarkan mereka untuk diberi vaksin. Ditemui dalam program outreach vaksin COVID-19 bahagian Bintulu di Rumah Sating Budan pada Jumaat, Dr. Melvin menambah pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera masih boleh diguna pakai kerana ia hanya memerlukan nombor telefon dan bagi warga asing, mereka boleh mendaftar menggunakan pasport masing-masing. Dalam pada itu, Dr. Melvin menasihati orang ramai yang hadir ke PPV supaya memastikan diri mereka benar-benar sihat semasa menerima suntikan vaksin COVID-19. Cara yang pertama, jika mereka rasa tidak selesa, tidak sihat, 2-3 hari lepas sebelum temu janji tersebut, mereka boleh update kemaskini status kesihatan mereka di dalam MySejahtera. Itu satu cara. Yang cara kedua, semasa masuk ke dalam pusat vaksinasi tersebut, mereka boleh maklumkan kepada kaunter triage kita untuk maklumkan mereka sakit kepala dan sebagainya lah. Berikut pula mengenai seramai 1,500 orang penduduk di Pulau Berwit yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam program PPV untuk jangkauan komuniti atau outreach setelah 10 hari diadakan. Pada Khamis, seramai 120 orang lagi berjaya mendapatkan vaksin dalam program yang sama di Klinik Kesihatan Kampung Betanak. Setakat ini, proses vaksinasi untuk penduduk Pulau Berwit berjalan lancar dan fasa 3 dijangka bermula awal Julai depan dengan mensasarkan lebih ramai lagi penerima. Pada masa ini, pihak urus setia masih lagi dalam proses mengenal pasti penerima yang berisiko, termasuk komorbid dan senarai warga emas yang tercicir sebelum ini. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.